Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Hari ini kita akan belajar bahagian yang kelima, tingkatan 2 KSSM, bab yang ke-11, transformasi isometri. Kita akan masuk bahagian E, iaitu translasi, pantulan dan putaran sebagai isometri. Okey, kita akan belajar yang pertama, apa hubungan di antara translasi, pantulan dan putaran dengan isometri. Okey, apa yang dimaksudkan dengan isometri ni? Isometri ialah suatu transformasi yang mengekalkan jarak di antara sebarang dua titik pada objek asal. Dalam arti kata lain, objek yang dipetakan kepada suatu imej yang sentiasa kongruen. Okey, bentuknya sentiasa sama di antara objek dengan imej. Yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan transformasi isometri? Transformasi isometri ialah transformasi yang mengekalkan bentuk dan saiz objek yang asal. Okey, tidak ada perubahan yang berlaku kepada saiz. Gambarnya tetap sama di antara objek dan imej. Okey, contoh, tentukan sama ada setiap transformasi yang berikut adalah isometri atau bukan. Okey, yang pertama kita nampak, yang pertama bentuk segitiga objek ni, kemudian bila dia mengalami transformasi pun dia tetap bentuk segitiga bersudut tegak. Okey, cuma dia berlainan orientasi. Okey, jadi jawapannya yang pertama of choice lah isometri. Okey, isometri. Okey, yang kedua dah nampak terang lagi bersuluh. Okey, yang ni ialah bentuk pentagon kepada bentuk heksagon. Bentuknya pun dah berubah, jadi dia bukan lagi isometri. Okey, isometri. Okey, senang saja. Okey, yang kedua. Okey, apa hubungan di antara isometri dengan kongruenan? Okey, isometri ni, dia punya takrifan lain juga bermaksud suatu transformasi yang imejnya kongruen dengan objek. Seperti mana yang saya katakan tadi, objek dan imejnya bentuknya sama, tidak ada perubahan. Contoh, dalam rajah di bawah A, B dan C ialah imej bagi P. Nyatakan jenis transformasinya. Okey, sekarang tengok P pergi ke A. P pergi ke A, tengok bentuknya sama, cuma dia berpindah tempat. Bentuk sama berpindah tempat bermaksud jawapannya ialah translasi. Okey, translasi. Okey, yang kedua, pergi P pula. Daripada P ni dia pergi ke, tukar pen lain lah. Okey, daripada P dia pergi ke B. Okey, nampaknya ni bucu bawah, sebelah bawah yang asal dia jadi bucu bawah ni dia pergi ke sebelah atas. Okey, dia akan jadi ada imej pula, ada garisan di tengah-tengah yang memantulkan objek kepada imej. Jadi bila nampak bentuknya macam terlipat ataupun flip, dipanggil sebagai pantulan. Okey, yang ketiga, daripada P ni, muncung depan ni dia berpusing. Okey, nampaknya bila dah berpusing daripada atas pergi ke sebelah kanan ni, dia punya transformasi ialah putaran. Okey, itu jawapan yang kita nak tuliskan pada ruang jawapan. Okey, yang ketiga, penyelesaian masalah. Contoh, dalam rajah di bawah, segitiga PQR ialah imej bagi segitiga TSR di bawah satu transformasi isometri. Diberi QRS ialah garis lurus. Cari nilai X. Okey, sekarang dia kata PQR ni ialah imej. Imej bagi segitiga TSR. Okey, dan dua-duanya mengalami transformasi isometri. Bila sebut transformasi isometri, bentuk gambarnya, objek imej sama. Okey, sekarang nak cari nilai X. So bila sama bermaksud, kalau sebelah kiri ni pada bucu Q 32, jadi pada S ni pun dia akan jadi 32. Jadi kat bucu R ni, tengah-tengah dah ada 28 darjah. So kiri dan kanan ni nilainya sama. So bila nilainya sama,
Okey, katakan saya buat sini huruf X lah. Okey, jadi bila nilainya sama, satu garis lurus nilainya 180 darjah. Jadi nak cari nilai X tu 180 darjah. X ada 2 kan? Okey, 2X bersamaan 180 darjah tolakkan dengan 28. Okey, 180 darjah tolakkan 28, kita guna kalkulator. Okey, mana hilang kalkulator saya ni? Okey, 180 darjah tolakkan dengan 28, jawapannya 152. Kemudian ini darab pindah sebelah kanan, jadi bahagi 152 bahagi 2, jawapannya ialah 76. So pada sudut pada R ni 76 kiri dan kanan. So sekarang nak cari nilai bagi X. Okey, nak cari nilai bagi X ialah, okey, ni satu segitiga, jumlah sudut dalamnya ialah 180. Jadi X tambahkan 76 tambahkan 32 sama dengan 180. Ni tambah, okey, pergi sebelah kanan dia akan jadi tolak. So X sama dengan 180 tolakkan 76 tolakkan 32, jawapannya guna kalkulator. 180 tolakkan 76 tolakkan 32, silap, 32, jawapannya 72 darjah. So X ni 72 darjah. Okey, so kita dah selesai menyelesaikan masalah yang melibatkan transformasi isometri. Seterusnya tengok pada bahagian F, iaitu simetri putaran. Apa yang dimasukkan dengan simetri ni? Simetri ialah padanan tepat dari segi saiz dan bentuk antara satu bahagian atau sisi suatu arah ataupun objek. Maksudnya macam rama-rama lah. Macam rama-rama. Rama-rama kepak sebelah kanan sama dengan kepak sebelah kiri. Ini dipanggil sebagai simetri. Yang kedua, apa yang dimasukkan dengan simetri putaran pula? Bentuk atau imej yang diputarkan kurang daripada 360 darjah pada satu titik tetap, bentuknya masih kelihatan sama. Maksudnya kalau bentuk tu asalnya macam ni, macam jarum jam lah, senang cerita. Jarum jam dia pusing hampir kepada 360 pun bentuknya tetap sama. Tak berubah jarak bentuk dan sebagainya. Alright. Contoh, antara objek tersebut yang manakah mempunyai simetri putaran? So bentuk pertama ni bentuk awan. Agak-agak awan ni ada simetri putaran tak? Memang tak adalah, sebab kiri kanan atau bawah memang semua tak sama. So jawapannya ialah yang pertama ni bukan. Yang kedua, bentuk tambah. Gambar tambah ni, kalau dia pusing ke kiri kanan semua tetap akan dapat bentuk yang sama. Pusing ke kiri, dia pergi ke bawah, pergi ke kiri balik, tetap sama. So jawapannya ialah ada simetri. Jawapannya ada simetri putaran. So yang tadi saya tukarlah jawapan yang pertama ni. Jawapannya tiada. Bukan tiada. Dua, peringkat simetri putaran bagi objek. Peringkat simetri putaran bilangan kali suatu bentuk mendapati dirinya sendiri dalam satu putaran lengkap. Dan bilangan paksi simetri sama dengan peringkat simetri putaran. Ini benda yang paling penting. Kalau kita tahu berapa bilangan paksi simetri, automatik kita akan tahu berapa kali peringkat simetri putaran. Alright. Contoh yang pertama. Tentukan peringkat simetri putaran bagi objek berikut. Gambar pertama ni macam belon ditiup lah, ataupun gambar whistle kot. So tengok, adakah bila gambar ni, tak payah tengok gambar lah, tengok dia ada paksi simetri tak? Nampak macam tak ada. Kalau potong tengah ke potong melintang ke sebagainya, memang tidak akan dapat paksi simetri. So jawapannya yang pertama, tiada simetri putaran. Yang kedua, bulatan yang telah dibuang suku. Kalau kita buang
buang pula. Kalau kita buat tengah-tengah ni paksi simetri, dia akan dapat kiri dan kanannya sama. Jadi cuma ada satu saja paksi simetri, bermaksud dia cuma ada satu saja paksi, ataupun ada satu saja simetri putaran. Ada satu saja simetri putaran. Okey, yang ketiga, bentuk pentagon. Okey, ini ada berapa dia punya paksi simetri? 1. Okey, kemudian 2, 3, 4, 5. Okey, dalam arti kata lain, kalau pentagon sekata, okey, pentagon sekata pula, silap. Poligon sekata, okey, poligon sekata, okey, dia punya bilangan sisi sama dengan bilangan paksi simetri. Okey, so tengok tadi ada 5 sisi pentagon, bermaksud dia ada 5 paksi simetri. Bila ada 5 paksi simetri, bermaksud dia ada 5 simetri putaran. Ada 5 simetri putaran. Okey, senang kan? Okey, contoh yang kedua, objek simetri berikut diputarkan pada suatu titik. Nyatakan perikat simetri putaran jika yang pertama A, kedudukan A berada di kedudukan C. Dia nak kata daripada A ni dia pergi ke C. Okey, berapa kali dia pusing? Okey, 1, 2, baru sampai ke C. So dia 2 simetri putaran. Senang je. Okey, kalau yang kedua, kedudukan B berada di kedudukan E. Daripada B ni dia pergi ke B ni, dia pergi ke E. Berapa kali? 1, 2, 3. So dia ada 3 peringkat simetri putaran. Okey, so kita dah selesai belajar bab yang ke-11, tingkatan 2 transformasi isometri. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jangan lupa komen teguran dan cadangan jika ada, boleh tulis pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh join channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.